Masa musim raya ni, kita lihat banyak troll-troll yang disiarkan di media sosial dengan dialog sebegini. Danish, careful, don't play there, come here. Macam tu. Dan ramai pula saya lihat ibu bapa yang agak terasa kerana memang ramai yang buat macam tu. Tak dapat dinafikan bahawa perkembangan semasa menyebabkan ramai ibu bapa yang lebih menutur bahasa Inggeris berbanding bahasa Malaysia dengan anak-anak masing-masing. Jadi apa yang kita lihat hari ini sebenarnya ialah masing-masing ingin menjadikan anak mereka hebat. Maka persoalan pokok kepada cerita-cerita sebegini ialah bagaimana sebenarnya kita nak menjadikan anak kita sebagai anak yang hebat. Kehebatan manusia biasanya akan diukur dengan pencapaian. Dan kalau kita lihat situasi semasa, pencapaian anak-anak ini seringkali diukur berdasarkan kebolehan mereka melakukan sesuatu berbanding dengan rakan sebaya mereka. Maka pencapaian di sekolah dalam bentuk akademik salah satu jalannya. Ada pula yang menghantar anak kepada pelbagai kemahiran-kemahiran tertentu. Contohnya mahir bermain muzik, mahir berpidato, mahir pula bersukan untuk mereka menyertai sebarang bentuk perlawanan dan kemenangan mereka akan menjadi satu bentuk pengiktirafan di mana ibu bapa akan berkongsi cerita-cerita kemenangan anak mereka ini di media-media sosial. Saya juga tidak terkecuali dalam hal ini sebab saya juga sebagai ibu bapa, saya juga mahu anak-anak saya menjadi hebat. Anda juga begitu kan? Namun, ia memiliki sisi gelap dalam hal sebegini, iaitu bayangkanlah satu pertandingan ataupun kejohanan. Mana mungkin semua yang masuk pertandingan ataupun kejohanan itu menang di tempat yang pertama. Pastinya ada yang tewas. Maka banyaklah penganjur-penganjur terpaksa memberikan hadiah-hadiah sampingan untuk memberikan rasa menang kepada semua yang terlibat. Malah ini juga turut memberi impak dalam bentuk kos penganjuran kerana semakin banyak hadiah yang perlu diberi, semakin meningkatlah jumlah kos. Jadi bagaimanakah orang-orang dahulu melakukan perkara sebegini? Menjadikan anak-anak mereka hebat tanpa perlu pun berbelanja untuk menghantar ke sana dan kemari. Jawapannya terletak kepada bagaimana ibu bapa zaman dahulu memberikan tumpuan kepada anak-anak mereka belajar untuk berdepan dengan risiko. Bayangkan dulu, ibu bapa kita tak kisah pun kita keluar pada rumah pergi bermain walaupun di semak belukar. Dia tak kisah pun kita pergi main bersama rakan-rakan yang mungkin rumahnya sepelaung daripada rumah kita. Bandingkan dalam keadaan sekarang, anak baru keluar gate, kita dah mula susah hati. Maka persoalan besarnya, adakah situasi kehidupan kita hari ini tidak mampu memberikan jaminan keselamatan sehingga anak-anak kita tidak diizinkan pun keluar jauh pada rumah. Maka jika mereka tidak mampu melakukan sebegini, bagaimana mungkin mereka belajar untuk mengambil risiko? Banyak faktor-faktor yang kita boleh lihat ada di sekeliling untuk kita beri peluang kepada anak-anak mengambil risiko. Contohnya, suruh mereka lakukan sesuatu, belajar mengendalikan sesuatu atau menyiapkan sesuatu tugasan tanpa perlu kita mengambil alih peranan itu. Contoh yang selalu berlaku ialah tak payah buat, mama buat. Nanti kan pecah susah. Anda pernah dengar dulu sebegini? Tak payah buat. Akan jadi pecah ke patah kan? Aduh, satu hal pula lagi. Akibatnya, kita yang terlalu bimbang benda itu rosak, pecah dan patah, telah pun merencatkan proses anak-anak ini belajar mengambil risiko. Tanpa mereka tahu bagaimana mengambil risiko, mana mungkin kebolehan dan kemahiran mereka meningkat. Lebih malang lagi, dalam keadaan hari ini, mereka yang mampu memiliki pembantu-pembantu dalam pelbagai bentuk melakukan semua tugasan-tugasan yang sepatutnya anak-anak ini belajar kendalikan sendiri. Akibatnya, ramai yang masuk ke asrama-asrama tetapi tidak pun membasuh baju sendiri kerana kemudahan-kemudahan yang disediakan. Ada pula ibu bapa yang hujung minggu ambil baju anak-anak basuh sendiri di rumah tanpa perlu anak itu belajar mengendalikan sendiri. Akibatnya apa? Kita hanya melahirkan generasi yang lemah. Generasi yang tidak mampu berusaha atas kaki sendiri. Jangan pergi jauh sangat. Pada anda yang sedang menonton video ini dan anda rasa anda berjaya, tanyakan diri anda sendiri.
Adakah anda berjaya kerana semua benda di sekeliling anda dilakukan oleh orang lain? Atau anda berjaya kerana anda mengambil risiko, anda lalu proses kesalahan, anda lalu proses kesilapan, anda lalu proses kegagalan dan akhirnya anda belajar sesuatu, membaiki kebolehan diri, meningkatkan kemampuan melakukan sesuatu dan mempertajamkan kemahiran-kemahiran anda. Jika itu berlaku, maka usahlah kita mengelak-ngelak risiko yang ada untuk anak kita lalui. Betul, risiko perlu dikira. Tetapi jika kita terlalu cuba mengelak daripada risiko, akibatnya perkembangan anak-anak ini hanyalah terencat sahaja.